Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Pembangkang kekal bersatu dengan 105 ahli parlimen menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Tugas bagi Anwar sekarang adalah untuk memperolehi sekurang-kurangnya 6 lagi sokongan ahli parlimen untuk mendapatkan majoriti di Dewan Rakyat. Pelbagai sumber mengesahkan bahawa selain 88 ahli Parlimen Pakatan Harapan, Anwar kini mendapat sokongan daripada Warisan, Pejuang, Parti Sarawak Bersatu dan 2 wakil rakyat bebas. Presiden Warisan Shafie Apdal sebelum ini telah mengesahkan bahawa partinya akan menyokong Anwar setelah dia gagal mendapatkan sokongan yang sewajarnya. Ketua Wira Warisan Muhammad Aziz Jaman selanjutnya mengesahkan bahawa mereka telah menandatangani SD bagi menyokong Anwar. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan akan bersaing dengan naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob yang dipercayai sedang mendahului ketika ini. Terdahulu, UMNO telah sebulat suara menyokong Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Menurut sumber UMNO, persetujuan itu dicapai hasil pertemuan ahli-ahli parlimen parti itu di Kuala Lumpur malam tadi. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan turut mengesahkan hanya satu nama yang dicalonkan sebagai Perdana Menteri iaitu Ismail Sabri. Bagaimanapun Ahmad berkata, sebelum nama Ismail dipersetujui, nama naib Presiden UMNO itu asalnya berada di kedudukan ketiga di belakang Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi diikuti timbalannya Muhammad Hassan. Pada masa sama, anggota Majlis Tertinggi Bersatu Edin Shazli Shith mengesahkan semua 35 ahli Parlimen Bersatu akan menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang baru. Edin yang juga ahli Parlimen Kuala Pilah itu berkata, kepimpinan parti sebelum ini memutuskan bahawa Presidennya Muhyiddin akan memutuskan calon Perdana Menteri bagi pihak ahli Parlimen. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah, Perdana Menteri baru perlu secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat. Perkara itu disampaikan melalui kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Syamsuddin yang disiarkan Istana Negara hari ini. Kenyataan itu susulan daripada pertemuan yang di-Pertuan Agong bersama ketua-ketua parti politik yang berlangsung semalam berikutan peletakan jawatan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sementara itu, Ahmad Fadil berkata, tindakan baginda itu bagi mengesahkan keabsahan Perdana Menteri mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dalam perkembangan sama, Sultan Abdullah menzahirkan pandangan supaya ahli-ahli Dewan Rakyat dapat bersatu dan mewujudkan penyatuan semua parti-parti politik dengan memberi fokus kepada isu-isu semasa. Selain itu, ia bagi menjernihkan kembali kekusutan yang telah berlaku dengan kadar yang segera. Baginda turut menegaskan kemelut politik ini telah memberi kesan negatif kepada ekonomi negara dan PRU yang ke-15 bukan pilihan yang terbaik ketika ini. Baik, sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajidi Dusuki mengingatkan calon Perdana Menteri BN untuk tidak membuat sebarang perjanjian mengekalkan struktur Kabinet Kerajaan dahulu. Perkara itu, kata Ashraf, telah ditegaskan olehnya dalam mesyuarat MKT UMNO malam tadi. Dalam kenyataannya di Facebook, Ashraf berkata sebaliknya calon itu harus taat kepada titah agung untuk mewujudkan sebuah kabinet yang mampu menterjemahkan perpaduan semua parti-parti politik dalam tempoh menangani COVID-19. Tambahnya, tentu ada hikmah mengapa yang di-Pertuan Agong mencadangkan agar undi percaya dibuat sebaik sahaja baginda menamakan calon itu nanti. 2 hari lalu, Ashraf mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri interim yang tidak kontroversi. Ashraf tidak menamakan individu tertentu yang memenuhi kriteria tersebut, tetapi menyurut bahawa mana-mana Perdana Menteri sementara harus mempunyai mandat terbatas berkaitan dengan pemulihan negara.
Good morning Jishua. Minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Berita yang seterusnya. PAS hari ini mengucapkan tahniah kepada rakyat Afghanistan dan Taliban atas perkembangan yang berlaku di negara berkenaan. Parti itu juga menganggap kembalinya Taliban sebagai suatu kemerdekaan daripada cengkaman penjajahan asing. Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa dan Hubungan Luar PAS Pusat, Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, ia juga adalah kemenangan buat rakyat Afghanistan yang membebaskan tanah air mereka. Dalam ciapan Twitternya, adun Batu Buruk itu menambah, dengan kemenangan itu, PAS berharap semua pihak yang berkaitan dapat berganding bahu membangunkan semula negara berkenaan. Ciapan tersebut bagaimanapun dipadam 3 jam kemudian selepas dikritik warga maya. Kumpulan Taliban menguasai Kabul sejak 16 Ogos lalu sekaligus menyempurnakan penguasaan mereka ke atas negara berkenaan. Ini selepas Taliban memulakan gerakan tersebut dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa banyak tentangan sejak beberapa bulan lalu. Analisis data klinikal angka kematian COVID-19 menunjukkan terdapat 4 kematian membabitkan individu yang lengkap suntikan dos vaksin. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia berbanding jumlah keseluruhan 12,993 kes kematian dilaporkan setakat ini. Sementara itu, terdapat 80 kematian membabitkan mereka yang hanya menerima 1 dos vaksin. Sehingga malam tadi, 48.7% populasi dewasa di negara ini telah divaksinasi sepenuhnya menurut Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV. Labuan dengan hampir 90% populasi dewasa sepenuhnya diberi vaksin telah 2 kali melaporkan kes COVID-19 SIFA minggu ini. Bagaimanapun terdapat 8 negeri hanya memvaksinasi kurang daripada 40% populasi mereka, iaitu Pulau Pinang, Terengganu, Perak, Pahang, Kedah, Kelantan, Johor dan Sabah. Sebilangan besar negeri ini mengalami peningkatan kes COVID-19. Sabah merupakan negeri yang mempunyai populasi paling kurang divaksinasi dengan hanya 24.7% populasi dewasa menerima vaksin sepenuhnya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nusya Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.